Adik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Muka surat 134. Azab kubur dan nikmatnya adalah benar. Sebahagian daripada perkara yang kita kena imani, kita kena yakin, kita kena percaya adanya azab sebelum berlakunya alam akhirat. Kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Semua kita akan mati. Bila kita mati, dikebumikan dalam kubur, kalau seseorang mayat itu dia adalah orang yang beriman kepada Allah, dia akan merasai, memperolehi, menikmati nikmat kubur. Sebaliknya, barang siapa yang derhaka kepada Allah Ta'ala, seperti orang yang zalim, orang kafir, orang yang fasik, dia akan menerima azab kubur. Sebab di sana ada hadis, kubur ini adalah raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin nar, taman daripada taman syurga. Sebelum seseorang itu menikmati nikmat syurga, tetapi apabila ianya adalah merupakan ahli syurga, dalam kubur dah dia rasa. Orang tua-tua kita dulu yang meninggal dunia, Nabi, para sahabat, orang yang berjuang, syuhada, dah dapat nikmat kubur. Sebaliknya, orang yang kafir, yang melakukan dosa, maksiat kepada Allah, dah rasalah sebelum masuk neraka akan azab neraka. Sebelum kena azab neraka tu, tempias daripada azab neraka, penderitaan, kesengsaraan neraka dah dirasai. Jadi sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar, dalam kubur dah kita dapat balasan, sama ada baik ataupun buruk, nikmat ataupun azab. Sebab tu kena yakin, kena berusaha jadi orang yang baik. Kena berusaha jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh. Sebab orang yang soleh ni kategori ataupun kedudukan darjat yang paling bawah untuk layak masuk syurga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Soleh ada bawah kali. Mana soleh? Soleh lah sekali. Atas sekali maknanya para nabi. Jadi kalau tak jadi soleh, tak layak masuk syurga. Soleh ni jadi orang yang soleh, orang yang baik. Bila tak layak masuk syurga, ke mana tempat kita? Ke mana tempat kita? Neraka. Takut tak kepada neraka? Kalau takut, jangan buat sesuatu benda yang dilarang oleh Allah, sesuatu benda yang dilarang oleh Rasul. Kita kena buat setiap perkara yang disuruh sahaja, yang dilarang jangan buat. Jadi sebahagian daripada perkara yang kita wajib imani, kita wajib percayai, kita yakin adalah nikmat kubur adalah benar. Nabi SAW berlindung dengan Allah daripadanya serta memerintahkan kita dengannya pada setiap kali solat. Rasulullah kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nabi SAW sendiri yang merupakan kekasih Allah sudah tentu tak kena azab kubur, sudah tentu tak kena azab neraka, pun berdoa, punya takut kepada neraka, punya cinta suka sayang, tamak gemar kepada syurga. Yad'unana raghaban wa rahaba. Tengok sifat Nabi ni, sentiasa berdoa nak betul-betul syurga dan jauh daripada neraka. Kita ni Allah Ta'ala tak jamin lagi masuk syurga neraka, tak tahu, tak pasti, tidak ada dalil daripada Quran hadis.
Lagilah perlu kita bimbang, perlu kita khawatiri tentang nasib kita, kedudukan kita bagaimana di padang mahsyar nanti. Sebelum kan dibangkitkan di padang mahsyar, iaitu ketika kita dikebumikan di dalam kubur. Maka keimanan, akidah kita tentang alam barzakh ataupun alam kubur itu adalah merupakan suatu kewajipan yang mesti kita yakini dan kita percayai. Fitnah ujian kubur itu benar, maknanya persoalan yang akan dikemukakan di dalam kubur itu benar. Soal jawab munkar nakir itu adalah benar. Soalan malaikat munkar nakir itu benar. Kebangkitan selepas kematian itu benar. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan pula. Tujuan apa kita dibangkitkan di padang mahsyar? Dan apakah maksud padang mahsyar? Siapa boleh jawab daripada kalangan kita? Padang mahsyar. RM20. Ha? Tempat dihimpunkan segala manusia. Ni tulis Faris ni RM20 ni. Semua senarai-senarai itu hantar pejabat Ustaz Akmal. Sebab malam anugerah besok kita akan bagi hadiah orang yang boleh jawab soalan. Sebab itu bersedia untuk jawab soalan. Jadi padang mahsyar tempat dia berhimpun seluruh manusia di akhirat nanti untuk dihisap segala amalan. Selepas dihisap, dihitung, ditimbang, mana amalan yang paling berat? Baik ataupun buruk, dosa ataupun pahala. Lepas itu ditentukan nasib. Kalau berat amalan baiknya akan masuk syurga. Sebaliknya apabila berat amalan jahatnya, dosanya masuk neraka. Wal waznu yawma idzinil haq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu benar. Barang siapa yang berat timbalan amalan, timbangan amalan baiknya, dia memperolehi kejayaan. Apakah ini dimaksudkan di kejayaan? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Hal ini terjadi ketika malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala. Apabila berlaku yang demikian, maka semua segera akan bangkit keluar daripada kubur masing-masing. Tiupan sangkakala yang pertama, semua mati, semua kita mati. Tiupan yang kedua, bangun balik, dihimpunkan di padang mahsyar. Manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam, tak ada kasut. Di atas dunia kamu pakai kasut canggih kan, Dr. Martin, kasut Kika, semua jenama-jenama yang mahal-mahal. Apa dia lagi? Camel, krokodil, mahal beratus-ratus. Mati besok pakai krokodil ke? Dr. Martin ke kita pakai? Pakai apa? Berkaki ayam. Kita berkaki ayam. Yang ni pun semua kita kena yakin. Bertanjang bulat, tak ada seurat benang di atas tubuh badan kita. Habis. Surat benang pun tak ada. Berkaki ayam. Lepas tu apa dia, bertanjang bulat, tidak berkhatan, macam tak berkhatan balik. Dan tanpa membawa apa-apa pun tak bawa. Jadi pada masa tu malu tak? Cuba bayangkan, pakaian tak ada, kasut tak ada, berkhatan tak ada, ataupun khitan, tak bersunat. Rasa malu tak? Orang nak tengok aurat kita. Tak malu? Sebab apa tak malu? Siapa boleh jawab? Malu ke tak malu? Kenapa dia tak malu? Siapa nak jawab? Bang, jawab. Angkat dekat dia, ada orang yang pertama angkat tangan. Apa dia? Terlalu takut. Terlalu takut, tulis RM20. Sebab memang ada hadis. Kan Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, macam mana sebahagian orang saling melihat aurat orang lain, saling memandang di antara satu sama lain. Kan Aisyah ni pemalu, macam mana Rasulullah ni orang tengok aurat kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-amru yauma izin asyad. Urusan pada hari itu lebih besar, lebih penting untuk difikirkan daripada kita nak tengok aurat orang, orang nak tengok aurat kita. Tak heran. Terlalu takut.
Sama ada nasib mereka masuk syurga ataupun neraka. Tak heran lah. Dah ingat, sekarang ni kita duk fikir macam-macam lagi. Di akhirat tak boleh nak fikir dah. Apa yang kita fikir nasib kita, syurga ataupun neraka. Sebab apa nak terlalu takut? Seringan-ringan siksa neraka. Rajulun mutana'alun bina'alaihi hatta yaghlib minhuma dimaruhu. Seseorang yang diberi pakai kasut, satu jenis kasut di dalam neraka. Dia pakai saja kasut itu menggelegak otak dia, cair otak dia. Seringan-ringan siksa neraka. Cuba bayang hak paling berat. Mereka berhenti di tempat perhentian kiamat sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Wajib kita imani manusia di hari akhirat besok, orang yang beriman dapat syafaat Nabi. Seterusnya Allah tabaraka wa taala menghisap mereka. Apa makna hisap? Hitung, dia cek, nilai, kaji amalan manusia. Neraca timbangan ditegakkan dan buku cacatan dihamparkan. Maknanya neraca timbangan untuk menimbang dosa pahala kita, suatu perkara yang wajib juga kita percaya adanya neraca timbangan. Ditimbang segala amalan kita. Dan buku catatan. Semua orang ada buku kan? Kita buat baik, malaikat catat baik, pahala. Buat jahat, catat kejahatan, dosa. Sebenarnya Allah Ta'ala nak memasukkan kita ni semua dalam syurga. Sebab al-hasanatu bi asyri amthaliha was-sayyi'atu fala yujza illa misluha. Satu kebaikan Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Banyak bagi tu. Kesalahan tidak dibalas melainkan dengan satu dosa. Dia nak bagi banyak pahala, nak melayakkan kita masuk syurga. Tapi oleh kerana kita tak pulun bulan Ramadan ni, ramai lagi tak habis baca Quran kan? Faris dah berapa juzuk dah baca? Tak baca langsung? Tak ambil peluang, Ramadan dah nak habis. Maknanya Allah Ta'ala buka peluang, buka tawaran supaya kita menimba sebanyak mungkin pahala di sisi Allah. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang mulia, yang disebut sebagai Madrasah Ramadan. Madrasah ni maknanya tempat belajar, tempat latihan, tempat training, tempat mengasuh, mendidik diri kita jadi baik. Dalam bulan Ramadan kena jadi baik. Ini dalam bulan Ramadan orang buat maksiat. Bukan kata maksiat itu tak boleh buat dalam bulan Ramadan saja. Cuma bulan Ramadan bulan latihan. Kalau sebulan dia dapat buat baik, disiplin, tarbiyah, asuhan yang berlaku dalam bulan Ramadan diteruskan sampai bila-bila, sampai dia mati. Tapi apa ramai tak ambil peluang bulan Ramadan ni. Ada yang tak puasa pun ada, tak sembahyang pun ada. Sedangkan Allah Ta'ala nak memasukkan kita dalam syurga, macam-macam tawaran Allah Ta'ala sebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Kenapa kita tak kejar? Kita pulun, kita kejar syurga ni kenapa? Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang terbentang luas sebagaimana luasnya langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanan, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Nasib masing-masing. Bila dibagi besok, bagaimana ditakdirkan? Kita ambil dengan tangan kanan ataupun sebaliknya dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kanan, ada harapan masuk syurga. Dia dihisap dengan hisap yang mudah. Dibicarakan dengan cara yang mudah. Kalau tangan kiri, susah. Dihisapkan dengan cara yang susah. Dan akan pergi kepada keluarganya yang beriman. Apa maksud? Bila dia dapat ambil dengan tangan kanan, dia akan pergi duduk dalam kumpulan orang beriman. Kalau dia terima dengan tangan kiri, akan duduk dalam kumpulan kafir, kumpulan orang tak beriman, orang yang jahat. Dengan sukacita. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amal dengan tangan kiri,
daripada sebelah belakang, ada sebelah kiri, ada di sebelah belakang, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, menjerit, ya Allah, menyesalnya aku buat maksiat dulu, aku buat dosa, aku tak taat kepada Allah, aku derhaka kepada guru, derhaka kepada kedua ibu bapa. Dosa-dosa tu semua akan disebut dia menyesal. Masa tu menyesal guna, ada guna tak ada guna? Tak ada guna dah. Nak menyesal sekarang ni, nak bertaubat sekarang ni kalau kita buat dosa. Dan ia akan menderita bakaran neraka marak menjulang. Akan menerima nasib yang malang, iaitu akan dihumbankan di dalam neraka. Al-mizan berdaun dua dan berlidah satu untuk menimbang amal perbuatan. Pernah tengok tak timbangan kati? Sekarang ni kilo. Kan ada timbang kan? Yang dulu-dulu yang ada batu tu. Jadi dia kata ada dua lidah. Ada dua daun. Daun timbangan. Jadi macam mana? Kita pun tak pernah tengok. Bila Nabi sebut macam tu, kita terima, kita percaya. Jadi tujuannya timbangan itu untuk menimbang segala amalan kita. Maka sesiapa yang diberi timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang berjaya, orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini jenis kafir. Yang masuk neraka kekal, orang kafir. Kalau orang Islam yang ada iman, walaupun dia melakukan dosa dan maksiat, ada peluang untuk dimasukkan dalam syurga. Setelah diseksa dalam neraka untuk penghapus kepada dosa yang dia buat. Tapi lama mana seringan-ringan seksa neraka disebut tadi kan? Tu paling ringan. Berapa lama nak kena duduk dalam neraka tu? Dosa tak semayang, dosa tinggal puasa, dosa mengumpat, dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Semua ditimbang semua tu. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai sebuah telaga. Dipanggil apa telaga ni? Telaga Kausar. Pada hari kiamat kelak, airnya lebih putih daripada susu. Susu tu putih dah, tapi dia putih lagi. Macam mana tak tahulah, tak pernah tengok. Rasanya lebih manis daripada madu. Bilangan gayung yang terdapat padanya seperti jumlah bintang di langit. Gayung maknanya cebok. Maknanya tak payah nak berebut. Ni aku punya, ini aku punya. Ada, pakai ambil sama satu lah. Kita kena yakin. Kena yakin benda tu ada. Sesiapa yang minum airnya seteguk sahaja, dan dia tidak akan berasa dahaga buat selama-lamanya. Seteguk je minum. Air atas dunia ni tak puas-puas minum tak hilang dahaga. Lebih-lebih sekarang ni mesti panas kan. Ais minum air kan, segelas habis. Tak puas, tak cukup. Tambah segelas lagi, tak puas lagi. Tambah lagi, tak hilang dahaga. Tetapi air daripada telaga Kausar Nabi seteguk saja diminum, maka hilang kehausan selama-lamanya. Jambatan sirat adalah benar. Apa maksud jambatan sirat? Dia ada jambatan nak pergi ke syurga tu, bawah neraka, kena lalu jambatan tu dulu. Disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masa manusia berjalan tu, dia berjalan dalam keadaan seperti kilat, punya laju seperti kilat, seperti kuda lari, seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti orang yang merangkak, seperti orang yang mengesuk. Mengesuk lambat, amalan dia sikit. Dalam keadaan kita sedang melalui titian siratul mustaqim. Titian jambatan siratul mustaqim, jambatan yang lurus. Nak pergi ke syurga ni, dia ada satu besi malaikat cakuk kaki. Cakuk tarik masuk neraka. Kalau sempat dia tarik, kena dan dia cangkuk dengan besi tu, dihumpan dalam neraka. Kena seksa. Yang tu pun suasana keadaan macam itu, wajib kita beriman, wajib kita percaya. Wajib kita beriman, wajib kita percaya. Ia akan dilintasi oleh orang-orang yang baik, manakala orang-orang yang jahat akan tergelincir di dalamnya. Seterusnya Nabi kita memberi syafaat kepada orang Muslim yang masuk neraka dalam keadaan mereka yang melakukan dosa-dosa besar, sehingga mereka keluar dengan berkat syafaat baginda setelah mereka hangus terbakar dan menjadi hitam merentung
tapi dia masih Islam. Bakar sampai jadi rentung. Pernah tengok tak sesuatu yang terbakar jadi arang? Tapi dia Islam ni. Hadis sebut dalam hadis ni. Dia Islam. Dia masih ada iman. Dia mengucap 2 kalimah syahadah ataupun lahir daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam. Dia tidak pernah melakukan perkara-perkara yang membatalkan Islam dia, yang membatalkan syahadah dia, yang membatalkan iman dia. Dia tak pernah buat. Dia tetap Islam walaupun dia minum arak, walaupun tinggal sembahyang. Dibakar sehingga jadi hitam, jadi arang. Akhirnya dimasukkan dengan syafaat Nabi, pertolongan Nabi, diangkat, dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Sekalian Nabi dan orang beriman dan para malaikat memiliki syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang telah mereka lakukan. Yang di hadapan maknanya apa yang telah dilakukan dosa oleh manusia ataupun kebaikan, dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah. Dan mereka pula sentiasa cemas, takut daripada ditimpakan azabnya. Syafaat tidak akan berguna bagi orang kafir. Orang Islam dapat syafaat daripada Nabi, daripada orang beriman yang lain. Syafaat ni apa dia? Pertolongan. Untuk amalan, dengan amalan kita, ibadah kita tak layak, perlukan syafaat Nabi. Sebab tu kena banyak berselawat, kena selawat kepada Nabi, ikut ajaran Nabi, patuhi apa yang disuruh oleh Nabi, tinggalkan apa yang Nabi larang. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan, apa-apa yang dibawa oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, kamu pegang, kamu amalkan dengan sebaik mungkin. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi, jangan buat. Apa-apa yang Nabi larang, jangan buat. Ni nak dapat syafaat Nabi. Kalau Nabi larang kita buat, hak Nabi suruh kita tinggalkan, macam mana nak dapat syafaat Nabi? Syurga dan neraka merupakan dua makhluk yang tidak akan binasa. Tak binasa selama-lamanya. Tak binasa tu bukan dia sama dengan Allah Ta'ala bakar, tak. Dia kekal yang mendatang. Allah Ta'ala kekal hakiki. Dia dijadikan kekal. Bukan sifat dia kekal. Sifat syurga neraka dia binasa. Cuma yang kekal ni kerana dikekalkan oleh Allah. Syurga adalah tempat bagi para wali Allah, dan neraka adalah tempat siksaan bagi musuh-musuhnya. Wali Allah Ta'ala siapa dia? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu orang yang beriman. InsyaAllah semoga kita doa kepada Allah, kita ni sebahagian daripada wali-wali Allah. Sebab Allah Ta'ala kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu adalah, wali Allah itu orang yang beriman dan orang yang takut kepada Allah. Kita semua ni takut tak kepada Allah? Kalau takut, kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang. Itu bukti. Kalau tidak ada bukti, boleh sebutlah takut. Tapi tidak ada bukti. Penghuni syurga kekal di dalam syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dengan kekufuran. Ada dosa buat maksiat kan? Dia ada dosa kafir. Kekal selama-lamanya di dalam azab siksa neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu daripada mereka, dan mereka tinggal menderitainya dengan terputus asa daripada mendapat sebarang pertolongan. Putus asa lah. Kecewa. Sebab apa putus asa? Sebab apa kecewa? Sebab dia kafir, bertobat, Allah Ta'ala tak terima taubat. Di antara masa-masa yang Allah Ta'ala tak terima taubat, bila matahari terbit daripada barat jatuh ke timur, dan hatta yughayyir. Dalam hadis Muslim menyebut hatta yughayyir, maknanya nyawa sampai ke halkum. Allah Ta'ala tarik nyawa daripada kaki kan, naik sampai ke badan, pusat dada, sampai ke halkum, mengucap pun tak jadi apa. Sebagaimana Fir'aun, dia mengucap dia beriman kepada Allah masa dia nak mati, tak boleh lah. Lam takun amanat min qablu. Kenapa tak beriman sebelum tu, sebelum nak mati? Jadi kita ni Allah Ta'ala masih buka peluang lagi untuk kita bertaubat, minta ampun kepada Allah. Dia sampai kiamat, matahari terbit daripada barat jatuh ke timur. Sekarang ni timur ke barat kan? Masa tu Allah Ta'ala tak terima. Dan apabila kita nak mati besok, baru nak bertaubat,
Daripada dosa-dosa kita, Allah Ta'ala tak terima. Kemudian kematian didatangkan dalam bentuk kibas berbulu putih kehitaman. Mati itu sendiri, dia adalah merupakan makhluk Allah. Lalu disembelih di antara syurga dan neraka. Kemudian Allah berfirman, wahai penghuni syurga, kekal tanpa merasai kematian lagi. Wahai penghuni neraka, kekallah tanpa merasai kematian lagi. Dia ada sebagaimana kibas, dia kata. Kibas yang putih kehitaman. Mati ini dia adalah makhluk Allah. Lalu disembelih antara syurga dan neraka, disebut dalam riwayat hadis ini. Maka bila matinya, kematian itu sebagai makhluk dimatikan, disembelih, maka mati tak berlaku kepada manusia lagi. Sama ada manusia yang berada dalam syurga, kekallah kamu dalam syurga, kata Allah. Ataupun manusia yang berada di dalam neraka, kekallah kamu dalam neraka, tak mati-mati. La tamutu fiha wala yamutu fiha wala yahya. Tidak akan mati dan tak akan hidup dah. Kekal selama-lamanya. Hidup dalam keadaan hidup alam akhirat, bukan hidup sebagaimana hidup atas dunia. Sonok hidup dalam syurga, sonok. Lebih sonok daripada hidup dalam syurga. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat yang lain, wa abqa. Akhirat itu kekal. Dan ada ayat Quran kata lebih baik daripada dunia. Kita duduk sonok hidup atas dunia kan? Akhirat lebih sonok. Sebab tu pulunglah untuk mendapat keredaan Allah, untuk memperolehi nikmat akhirat, daripada kita menikmati, mengecapi nikmat dunia yang sementara. Tak lama semua orang akan mati. Mati tu, syarat mati tu mesti tua ke? Orang muda tak pernah mati. Syarat mati tu dia kena sakit dulu ke? Orang sihat tak mati? Tak. Mati bukan syarat jadi tua, bukan syarat sakit dulu. Ajal itu datang tiba-tiba. Ajal datang bukan tunggu tua, bukan tunggu sakit. Dan ajal datang bukan tunggu kita bersedia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa makna dia? Apabila datang ajal seseorang kamu, dia tidak boleh mempercepatkan satu detik, satu saat, satu masa yang singkat, dan tak boleh nak mentakhirkan. Kalau orang mati, nak mati cepat. Kalau orang yang baik, nak cepat-cepat mati. Tak boleh mati kalau ajal tak sampai. Orang yang jahat, derhaka kepada Allah, nak lambat mati. Tak akan jadi lambat kalau dah ajal itu dah sampai. Jadi sebelum kedatangan ajal, maka bersedia. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, kematian itu akan menghampiri kamu, walaupun kamu berada di dalam satu benteng yang kukuh lagi tinggi. Buat rumah, bangunan yang canggih supaya tak mati, duduk dalam tu. Mati juga bila ajal sampai. Jadi sebelum sampai, kita kena bersedia dengan amalan kebaikan, dengan taubat, dengan meningkatkan pahala-pahala, dengan mengurangkan dosa-dosa. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.